Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi berakhir sudah perlawanan untuk LS7 bagi Sabah FC, di mana untuk perlawanan ni, kalau kamu ada follow video aku sebelum ni untuk persediaan sebelum sepak bola menentang KL City ni, memang aku sudah memberi prediction aku yang aku sendiri mengatakan kita akan tewas pada perlawanan ni, dan ramai yang macam tidak berpuas hati lah dengan aku punya statement sebelum ni. Bukan kerana aku tidak menyokong Sabah FC ataupun aku benci apa-apa Sabah FC ni, tapi pada realitinya hasil daripada perkongsian data yang aku berikan kepada kamu untuk perlawanan ni, dikenakan dengan history kita sendiri bersama KL City ni, membuatkan aku memberi keputusan prediction tersebut, di mana aku menyatakan Sabah akan tewas 2-1 di tangan KL City. Jadi itu yang membuatkan aku tidak begitu hairan lah di atas kekalahan yang berlaku pada perlawanan ni, karena sekali lagi memang itu yang aku jangkakan. Jadi banyak benda yang ingin aku ceritakan mengenai apa yang terjadi dalam perlawanan ni yang menyebabkan kekalahan Sabah FC. Walaupun kecewa, tapi again bagi aku ia adalah merupakan satu perlawanan yang easy untuk aku ataupun anda yang lain predict lah di mana kekalahan akan dimiliki oleh Sabah FC. Even kalau aku pergi ruang komentar sekalipun, baik di SRTV ataupun di mana-mana sosial media, ada juga sebilangan yang berpendapat perlawanan ni akan dimiliki oleh Kuala Lumpur. Jadi guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Aku pergi dengan apa yang dimiliki oleh KL City pada perlawanan ni. Mereka telah menurunkan kesebelasan terbaik mereka untuk menempuhi halangan yang bakal mereka miliki untuk menentang Sabah FC ni, dan itulah yang telah mereka tampilkan dengan mendapat 3 gol pada perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun, basically 90 minit perlawanan ni, walaupun KL City beraksi di Sidung Ceras, ianya bukanlah satu perlawanan yang entertaining sebenarnya. Aku sebaliknya merasa agak bosan tengok perlawanan ni. So aku tak tahu kenapa KL City buat macam tu. Bagi aku, again, mereka mempunyai kesebelasan yang terbaik dalam perlawanan ni, dan juga selaku tuan rumah, aku menyangkakan satu perlawanan yang seperti biasa lah kita nampak tiap kali KL City bertemu Sabah, di mana merupakan satu perlawanan yang agak rancak, tapi sebaliknya bukan itu yang kita perhatikan, di mana KL City amat bermain dengan cukup berhati-hati pada perlawanan ni. Walau macam mana pun, mereka berjaya juga menembusi tiang gol Sabah FC pada penghujung minit ke-45 hasil daripada gol sendiri yang dilakukan oleh Minko. Dan sebelum ni pun aku dah menyatakan juga dua player yang perlu diberi perhatian di sepanjang perlawanan ni adalah Paulo Josui dan of course pemain nombor 37 kalau aku dah siap KL City itu Hakimi, di mana gol pertama yang dimiliki oleh KL City adalah hasil daripada hantaran lintang yang dilakukan oleh Hakimi sendiri yang cuba direbut oleh Paulo Josue, tapi unfortunately Minko dengan tidak sengaja menanduk masuk bola tersebut di penghujung separuh masa pertama. So agak sayang lah. Dan pada masa yang sama juga KL City dihadiahkan penalti akibat daripada kesilapan yang dilakukan oleh Rawi Sombatuil dan berjaya ditidakkan oleh Apek pada masa tu. So ini pada masa tu masih lagi kedudukan 0-0, nampak agak cerah untuk kita mengemudi perlawanan ni, at least untuk kita mengikat KL City di separuh masa pertama untuk 0-0 lah. Unfortunately, gol pertama hadir sekali lagi hasil daripada tandukan sendiri yang telah dilakukan oleh Minko, dan seterusnya pada separuh masa kedua gandaan dilakukan lagi, gandaan serangan dilakukan lagi walaupun tidak begitu rancak, sekali lagi membuahkan dua gol yang seterusnya hasil daripada bola mati, tendangan free kick dilakukan begitu sempurna oleh Paulo Josue, dan seterusnya adalah gol hasil daripada gerakan yang dilakukan oleh KL City. So basically kalau masuk lagi penalti itu 4 gol berlaku, kesemua sempurnalah cara gol yang dilakukan oleh KL City itu. Gol sendiri, lepas tu gol bola mati, gol gerakan, dan seterusnya gol penalti. Tapi penalti tak jadilah. Dan selepas tu KL City mengeluarkan beberapa pemain utama mereka pada masa tu masih lagi 2-0, menunjukkan dalam minit ke 80-70 macam itulah, menunjukkan KL City memang begitu yakin dan selesa dalam perlawanan ni, yang memang 3 mata akan menjadi milik mereka. Seterusnya guys, untuk Sabah FC pula, dan seperti mana kalau kamu tengok di penghujung watch along aku tu, di mana aku akan menjanjikan satu rumusan perlawanan yang mungkin akan memberi efek kepada anda, mungkin akan anda terkesan dengan apa yang aku bakal katakan, tapi
again ini adalah ulasan ikhlas daripada aku, pandangan aku mengenai perlawanan ni. Aku minta maaf sekiranya kamu tidak bersetuju. Bukan ianya aku membenci player-player Sabah FC atau membenci Sabah FC sendiri, tapi ulasan ni perlu dilakukan kerana aku tidak berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh Sabah FC atas sebab-sebab tertentu jugalah. Okey, aku mulakan dulu dengan kepincangan squad player Sabah FC ni, oleh kerana key player kita tidak berada dalam keadaan atau kecergasan yang kita inginkan untuk beberapa perlawanan ni, especially di mana Gaby, Sadil, Darren Lock dan juga Stu tidak disenaraikan, especially dalam perlawanan ni. Dan Sadil beberapa perlawanan, so ianya memberi impact yang besar untuk kita lah, kerana kita menentang satu pasukan yang mempunyai kesebelasan terbaik, di mana kita menggunakan kesebelasan reserve player untuk menentang KL City. Dikenakan lagi dengan reputasi kita menentang KL City ni memang kita tahu tidak cukup bagus, dan menurunkan pemain reserve bagi menentang KL City. So itu adalah impact yang terbesar sebenarnya hasil daripada kekalahan penentang KL City ni, kerana again kebanyakan yang turun dalam perlawanan menentang KL City ni tidak mempunyai minit masa yang cukup bagus dan kurang playing time with each other. Jadi of course keserasian tidak nampak di situlah. Dan seterusnya untuk beberapa player utama kita seperti Pak Tisu pula, aku rasa mungkin hasil daripada kecederaan yang beliau miliki pada perlawanan sebelum ni lah, di mana pada perlawanan ni beliau memakai protection mask. So persembahan Pak Tisu bukan seperti mana Pak Tisu yang kita saksikan pada perlawanan sebelum ni, di mana agak bagus jugalah contribution Pak Tisu, tapi again tidak seperti mana yang kita nampak persembahan Pak Tisu, di mana seringkali melakukan kesilapan terutamanya dari segi pasingan bola yang dilakukan oleh beliau, menyebabkan beliau juga diganti pada perlawanan ni. So memberi tanggungjawab kepada Hazard kalau aku tak silap selaku penyerang utama pada perlawanan ni. Aku tidak mengkritik decision yang dilakukan oleh KS, pasal again kita tidak mempunyai manpower yang cukup pada perlawanan ni. So tidak mampu untuk menghasilkan apa-apa gerakan yang cukup mencemaskan KL City lah. Paling hebat sekalipun bagi aku adalah hantaran lintang dilakukan oleh Hazard yang cuba disambar oleh Telmo tapi tidak mengena kepada kepala beliau. Itu adalah bagian percubaan yang terbaik di sepanjang perlawanan setakat ni. Mungkin juga aku ada terlepas pandang a few percubaan yang dilakukan oleh Sabah FC. Seterusnya adalah kad merah yang dilayangkan kepada Wilson di penghujung separuh masa pertama tu. Itu adalah bagi aku sebenarnya pembunuh perjalanan Sabah FC untuk mendapatkan at least keputusan yang bagus lah untuk perlawanan ni. So decision making yang diberikan oleh referee, aku tidak layak untuk membuat pandangan untuk benda ni, pasal again aku pun tidak berapa tahu sangat tentang kesalahan-kesalahan, of course penggunaan cara VR sekalipun. Tapi pandangan peribadi aku, kad merah tidak sepatutnya dilayang kepada Robinson Batuil, cuma kad kuning saja. Kerana kalau aku tengok dari segi percubaan yang dilakukan oleh player KL City, memang tepat ke gawang, tapi larian yang dilakukan oleh Robinson Batuil bukanlah satu larian yang disengajakan, di mana bola itu tepat menuju ke arah larian yang dilakukan oleh Robinson Batuil. Tapi again itu adalah pendapat aku sahajalah. So antara benda lain aku menyaksikan yang menjadi punca pada perlawanan ni adalah kita letak macam ni lah. Kalau macam kita main Battle Royale game, contoh seperti Counter Strike ataupun apa lagi, PUBG ke, apakah ia adalah merupakan satu perlawanan yang adil, di mana ia adalah merupakan 3 versus 3 atau 4 versus 4 player, dan seterusnya untuk bola ni adalah 11 versus 11 player. Maksud aku di sini adalah kapasiti pasukan adalah sama, so 11. So untuk mendapatkan satu rentak permainan atau harapan at least untuk memenangi perlawanan tersebut, setiap ke-11 player yang berada di padang tu perlu berfungsi dengan sebaiknya, perlu mempunyai kesepakatan yang sebaiknya bagi mengharungi perlawanan tersebut. Kesepakatan berfungsi dengan bagus tu maksud aku juga adalah kurang melakukan kesilapan yang kesilapan bodoh lah, lebih kurang macam tu lah, yang sepatutnya boleh dielakkan, tapi
ini yang terjadi di sepanjang 90 minit pada perlawanan ni, di mana aku boleh katakan aku namakan pemain lah, bagi aku rasa tidak bagus aku rasa buat macam tu. Tapi ke 11 pemain Sabah FC ni, dua yang aku nampak tidak berfungsi dengan begitu bagus sebenarnya pada perlawanan ni, menyebabkan mereka menjadi beban untuk skuad, seolah-olah mereka adalah merupakan passenger saja di dalam kesebelasan utama ni, dan memberi tanggungjawab lebih, kerja lebih kepada pemain-pemain lain Sabah FC. So itu adalah benda yang paling ketara aku tengok berlaku di sini lah. Of course, again, aku faham benda-benda ni jadi. Kenapa? Again, aku ulangi sekali lagi, ini bukanlah kesebelasan terbaik kita, dan dikenakan lagi sekali lagi, pemain yang turun dalam padang ni mempunyai minit permainan yang cukup kurang. Kalau aku rasa kalau bukan kerana key player kita sakit ataupun tidak cergas, kita tak akan nampak muka-muka semua ni. Itu lebih kurang macam itulah. So, again, aku tidak surprise atas kekalahan ni. In fact, itu adalah memang prediction aku yang kita akan tewas pada perlawanan ni. Apapun, kita kena move on lah daripada kekalahan ni. So, kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh player Sabah FC ni perlu dipelajari dengan lebih mendalam lagi oleh mereka yang telah melakukan kesilapan tersebut. Dan bagi pemain-pemain muda yang diberi minit permainan dalam perlawanan ni, aku berterima kasih kepada OKS kerana memberi kepercayaan sekali lagi kepada mereka, dan aku mengharap sekali lagi mereka dapat diberikan minit perlawanan yang seterusnya, kerana mereka ni memang perlu sangat untuk diperkuatkan reserve squad kita ni, kerana aku rasa macam aku tak yakin lah kita punya key player akan turun lagi pada perlawanan seterusnya. Kalau boleh diturunkan, Alhamdulillah. Tapi again, mereka key player kita ni sudah tidak turun agak lama. So kalau mereka diturunkan pada perlawanan menentang Seri Pahang, mungkin kita masih melihat ketidaktajaman mereka ni. Itu antara benda yang kita kena ready untuk perlawanan menentang Seri Pahang tersebut. Jadi itulah dia guys, ulasan ringkas mengenai perlawanan ni. Seperti biasa, aku tidak akan pergi mendalam. Aku cuma state the obvious saja mengenai apa yang terjadi dalam perlawanan ni. So giliran anda pula untuk meletakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Sekali lagi aku minta maaf sekiranya apa yang aku katakan sebentar tadi itu ada trigger kamu atau melukakan hati kamu. Again, itu adalah komen ringkas, komen ikhlas daripada aku tentang apa yang telah ditampilkan oleh skuad sang badak kita ni. So again, move on daripada perlawanan ni. Aku mengharapkan anda tidak terlalu terguris hati atas kekalahan ni. Kita fokus pada perlawanan seterusnya. Berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.